Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا وايمانا كاملا امين امين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita sambung lagi bacaan surah Maryam ayat 65 sampai 76. 65 sampai 76. Beberapa minggu lepas kita dah baca bab mukjizat Nabi Isa berbicara waktu bayi, melepaskan ibu dia Maryam daripada fitnah-fitnah Bani Israel. Kemudian kita dah baca sedikit perihal Nabi Ibrahim, berhujah secara amat berhemah dengan bapanya Azar, dengan bapanya Azar, walaupun musyrik tapi masih lagi berhujah dengan berhemah. Dan dikatakan masih lagi dengan lemah lembutnya, masih lagi memohon keampunan daripada Allah, sehinggalah diberi peringatan kepada Allah, janganlah kita mohon keampunan kepada orang musyrik, hatta ahli keluarga sendiri. Dan Al-Baqarah kita dah jumpa. Atas sebab tu Rasulullah SAW tak lagi mohon keampunan kepada pak saudara dia. Atas sebab tu juga Nabi Ibrahim menarik balik janji dia yang akan sentiasa mohon keampunan kepada ahli keluarga dia yang musyrik ni. Begitulah ya. Kemudian kita dah jumpa bab perihal Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Ismail, bapa kepada orang Arab Jazirah, semenanjung Arab. Kita dah jumpa. Saya pun dah pesan baca sendirilah sikit-sikit perihal Nabi Musa pergi bermunajat 40 hari apa jadi. Dalam Al-Baqarah kita dah lalu dah cerita-cerita ni. Kita ulang balik. Hari ni insyaAllah masuk penerbit pilih tajuk Perang Mut'ah. Semalam saya duk belik-belik, saya tak jumpa sebab kenapa penerbit pilih cerita Perang Mut'ah ni. Saya tak jumpa dalam musnad ni. Wallahualam, saya baca mengantuk ke apa, saya tak pasti. Tapi tak apalah, kita ambil manfaat daripada penerbit dah himpun ni. Sirah Nabawi, cuma sirah tu ada silap sikit. Ada silap sikit. Dalam sirah ni, penerbit pilih Nabi Muhammad SAW menemani mereka tentera. Tapi tak. Ada dua hari apa? Hari sebelum mereka kita dah kata ada dua beza perang pada zaman Rasulullah. Ada dua perbezaan. Siapa tahu? Bacaan ni lah dah buat hambur lah. Bacaan ni tak buat hambur lah. Dalam bahasa Arab ni, perang zaman Rasulullah dipecahkan kepada dua. Ustaz mana pagi ni? Apa dia perang? Satu perang yang Rasulullah hadir bersama, ikut berjihad bersama. Satu perang Rasulullah hantar tentera Islam. Rasulullah tak ikut. Perang yang Rasulullah SAW ikut bersama dipanggil Ghazwah. Ghazwah. Ni ahli-ahli bahasa Arab tahu ni. Ghazwah tu Rasulullah perang. Tak kurang daripada 24 ke 27 Ghazwah sepanjang hidup baginda Rasulullah SAW. Satu lagi dia panggil Sayyirah. Sayyirah ke Sayyarah? Mana nota saya ni? Sariyah. 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 So bagi nama anak Sariyah tu perang. Sariyah tu maknanya Rasulullah hantar tentera Islam, Rasulullah tak ikut. Ini banyaklah, berpuluh-puluh dah, 60, 70 bergantung kepada sirah manalah. Ahli tarikh yang mana buat kitab tu. Jadi Ghazwah tak banyak, dalam 20 lebih, 24, 27 sepanjang hidup baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sariyah tu banyak. Sariyah tu banyak. Banyak. Salah satu Sariyah ialah hari ni, Perang Mut'ah. Penerbit tulis pasukan Muslim berangkat atas berkat Allah, Nabi sendiri menemani mereka. Tak pastilah tu. Mungkin teman keluar yang kot. Tapi Rasulullah SAW tak pergi perang Tabuk ni. Perang Tabuk pula. Perang Mut'ah ni. Perang Mut'ah ni kita akan jumpa bagaimana diangkat. Diangkat buat pertama kalinya panglima perang agung dalam Islam. Saifullah, pedang Islam. Siapa dia? Saif, pedang Islam. Siapa dia? Sahabat yang masyhur sebagai tentera. Menjadi panglima pada zaman Abu Bakar, panglima pada zaman Umar, tapi dia tak mati syahid di medan perang, dia mati sakit.
tak banyak merawikan hadis dia ni sebab dia sibuk dengan pengurusan perang dan sebagainya. Siapa dia? Siapa dia masuk Islam bersama-sama sahabat dia selepas pembukaan kota Mekah? Seorang sahabat dia nama Abdullah bin Amru bin Al-As. Keluar masa pembukaan kota Mekah, konon-kononnya nak berdagang, nak lagi tempat lain. Sahabat dia ni tinggal tapi tak duduk dalam kota Mekah. Tapi bila dah dibuka kota Mekah, dua-duanya secara tanpa rancangan pergi ke Madinah untuk masuk Islam. Jumpa kat tengah jalan. Kau nak pergi mana? Rupanya dua-dua nak masuk Islam. Dua-dua ni jadi orang hebat dalam Islam. Amru al-As dan Abdullah bin Amru al-As menjadi pembuka kota Mesir. Anak dia menjadi pemimpin. Dan sahabat seorang lagi ni siapa? Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid. Baca sirah tu macam mana sikit kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Ajma'in tu, sahabat-sahabat yang dah dicok mohon oleh sebahagian dicok mohon oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk syurga, ahli syurga. Yang lainnya Allah sendiri redha pada mereka. Dalam Al-Quran dah cok dah. Sebab itulah semua kata-kata mereka yang bersangkutan dengan Rasulullah dikira sebagai hadis yang sahih. Tak ada dinafikan lagi dah. Sebab mereka sahabat. Ini kita akan jumpa. Penerbit tak tulis lah. Tapi kalau siapa dah baca cerita perang Mut'ah ni, kita akan jumpa ya. Wallahu alam. Tetapi pada pengertian ayat-ayat yang akan dibacakan tu banyak lagi menguatkan kita berkenaan dengan perlunya kita teguhnya iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah 65 sampai 76 ya. Peri pentingnya kita sentiasa menegakkan akidah kita supaya dapat balasan syurga adnin. Di sebaliknya nauzubillah ya, akan dicampakkan ke neraka. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله العظيم.
Terjemahan. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara kedua-duanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Adakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sesungguhnya akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahawa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum wujud sama sekali. Maka demi Tuhanmu, sesungguhnya pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling neraka jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik daripada setiap golongan sesiapa di antara mereka yang sangat derhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Selanjutnya, kami sesungguhnya lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan mendatangi neraka itu. Itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, maksudnya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Dan berapa banyak umat yang ingkar telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Katakanlah, Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memanjangkan waktu baginya. Nota bawah, memanjangkan umur dan membiarkan mereka hidup dalam kesenangan. Sehingga apabila mereka melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih hina kedudukannya dan lebih lemah bala tenteranya. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amalan kebaikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Tafsir Jalalain. Wa in, dan tidaklah, minkum, di antara kamu seorang pun, illa wariduha, melainkan akan mendatangi neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu yang telah dipastikan dan diputuskan, dan hal ini tidak akan diabaikan. Tsumma nunajji, kemudian kami akan menyelamatkan alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang memelihara dirinya daripada kemusyrikan dan kekafiran. Wa nadharuz zalimin, dan kami akan membiarkan orang-orang yang zalim, iaitu orang-orang yang melakukan kemusyrikan dan kekufuran. Fiha jisiyya, di dalamnya neraka dalam keadaan berlutut. Wa idza tutla alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir, ayatuna bayyinat, ayat-ayat kami daripada Al-Quran yang telah jelas. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebelum dibacakan sirah Nabi tu, Perang Mu'tah tu, kita ambil satu je lah. Ya. Banyak dalam ni kalau kita nak baca detail, tapi kita baca bersama satu, iaitu penjelasan sedikit berkenaan dengan ayat mana yang orang kafir tanya tu. Dalam mati hidup semula tu. Ayat 66. 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yaqulul insanu a'idza ma amittu la sawfa ukhraju hayya. Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sesungguhnya akan dibangkitkan hidup kembali? Dah banyak kali dah kita jumpa ni kan. Banyak kali dah kita jumpa pada awal Baqarah tu, orang kafir ni kata, ya ke dah mati di besok? Bumi ni hancur apa semua, ya ke hidup balik semua? Aku di besok dah jadi tulang-tulang, bahkan ada kata salah dalam hadis, orang bawa tulang-tulang ni dah jadi tulang hancur ni hidup semula ke? Macam mana ni Rasulullah? Yang ditanya Nabi. Nak mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jawab kat situ Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku dah mati, kelak aku sesungguhnya akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahawa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelum dia belum wujud sama sekali. Sebelum tu kau tak ada pun. Taklah susah Allah nak mengadakan kamu. Dalam tafsir Ibn Katsir, dia bawa sebuah hadis riwayat siapa ni? Hadis daripada Sahih Bukhari, hadis dari Sahih Bukhari yang menjelaskan berkenaan dengan
celaan orang kafir tu betul ke, dah mati besok hidup semula? Dah jawab dengan kita baca surah Ar-Rum ayat 27, ada Allah menyatakan lagi, dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma ya'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikannya, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi Allah. Surah Ar-Rum ayat 27. Dan sebuah hadis sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini firman Allah Azza wa Jalla, anak Adam mendustakan aku. Allah kata, siapa ni? Bukan kita lah, tapi keturunan kita lah anak Adam ni. Anak Adam mendustakan aku, padahal tak boleh baginya mendustakan aku. Anak Adam menyakiti aku, padahal tidak boleh baginya menyakitiku. Kedustaannya kepadaku adalah perkataannya, aku tidak akan dikembalikan sebagaimana aku pertama kali diciptakan. Aku dah mati-matilah, begitulah. Padahal awal penciptaan tidak lebih mudah bagiku daripada akhirnya. Sedangkan upaya menyakitiku adalah perkataannya bahawa sesungguhnya aku mempunyai anak. Padahal aku Maha Esa yang bergantung kepadaku segala sesuatu yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada satu pun yang sebanding. Kita dah faham dah akidah ni. Allah kata, kalau orang kafir musyrik, orang yang berdusta, orang yang ingkar, orang yang banyak berdosa, dia seolah-olah dia nak menyakiti Allah. Tapi tak ada apalah boleh menyakiti Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Apa perbuatan kita ni tidak memberi bekas langsung kepada Allah. Sembelihan kita pada korban taklah dimahukan, daging darah tu Allah tak nak pun. Semayang kita, kalau kita semayang pun tak berdegihlah kuasa Allah tu. Kalau kita tak semayang pun tak berkuranglah kuasa Allah tu. Tak ada, segalanya untuk kita. Tu Allah kata, anak Adam mendustakan aku, nak menyakiti aku, padahal tak boleh baginya menyakitiku. Itu dalam Sahih Bukhari, cerita pasal ayat ni. Yang lain-lain tu dia bagi pulangan dan balasan. Pulangan di syurga, balasan di neraka. Wallahu a'lam. Kita sambung sikit buat sirah Nabi, perang Mu'tah. Silakan. Sirah Nabawi. Perang Mu'tah berlaku pada bulan Jumadil Awal tahun ke-8 Hijrah. Mu'tah adalah daerah yang berada di dataran tinggi Syam, sekarang bernama Karki, sebelah tenggara Laut Kaspia. Sebab berlakunya perang ini adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW mengutus Al-Haris bin Umair Al-Azadi untuk menyampaikan surat kepada Al-Haris bin Abi Syamas Al-Ghassani, pemimpin Busra di bawah kekuasaan Hercules yang berisi pelawaan memeluk Islam. Surat ini adalah satu daripada beberapa surat yang dikirimkan Nabi kepada para raja di seluruh dunia dan para pemimpin Arab. Pasca perdamaian Hudaibiyah, ketika Al-Haris sampai di Mu'tah, salah seorang pemimpin Arab yang kejam pengikut Kaisar Rom bertanya kepadanya, apa maksud tujuanmu? Apa kamu termasuk utusan Muhammad? Benar, jawab Haris. Dia langsung diikat dan dipenggal kepalanya. Berita pembunuhan ini sampai ke telinga Rasulullah dan membuat baginda sangat sedih kerana sebelumnya belum ada utusan baginda yang dibunuh. Untuk menyerang Mu'tah, Nabi menyiapkan prajurit Muslim yang jumlahnya 3,000 orang. Nabi mengangkat Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu sebagai panglima perang dan berpesan pada para sahabat apabila Zaid gugur, maka angkatlah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu sebagai panglima. Apabila dia gugur, angkatlah Abdullah bin Rawahah sebagai panglima. Nabi meminta Zaid untuk pergi ke tempat pembunuhan Al-Haris bin Umair dan untuk mengajak mereka memeluk Islam dari sana. Apabila mereka memenuhi, mereka akan selamat. Apabila tidak, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Rasulullah memberi wasiat berikut. Aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah dan berwasiat agar kaum muslimin yang bersama kamu berbuat kebaikan. Perangilah dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah, orang yang kufur kepada Allah. Jangan melanggar janji, jangan membelenggu, jangan membunuh anak-anak perempuan, orang tua, orang yang menyepi di tempat pertapaan rahib, jangan menebang pohon-pohon dan jangan merobohkan bangunan. Pasukan Muslim berangkat atas berkat Allah, Nabi sendiri menemani mereka. Mereka terus berjalan hingga sampai di Ma'an.
terdengar berita bahawa Hercules telah mengumpulkan bala tentera yang sangat besar dan berkemah di Ma'ab di daerah Balqa, iaitu daerah bahagian daripada wilayah Damaskus yang direbut aman. Prajurit Rom terdiri daripada orang-orang Romawi dan orang-orang Arab taklukan atau jajahan. Kaum muslimin bermusyawarah perihal masalah tersebut. Mereka menyarankan untuk meminta bantuan kepada Rasulullah atau meminta baginda agar memerintahkan misi lain dan mereka akan melaksanakannya. Riyadhus Salihin daripada Sekejap ya. Laju je baca tu. Jadi perang Mut'ah pertama betul kan ya? Ini Sariyah, bukan Ghazwah ya. Bukan Ghazwah. Nabi tak ikut ya. Jadi asbab perang ni kita dah tahu adalah pembunuhan bukan seorang ni sebenarnya. Beberapa, malahan dalam kitab sirah kata belasan utusan-utusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sini penerbit dah pilih masa bila berlaku perang Mut'ah sebelum pembukaan Kota Mekah. 8 dah pembukaan Kota Mekah dah. Sebelum Haji Wada, sebelum Haji Wada. Jadi masa ni Rasulullah banyak menghantar utusan-utusan kepada pemimpin-pemimpin Arab yang belum lagi masuk Islam. Dan juga Hercules sendiri kita dah baca dah dalam kitab Sahih Bukhari bab kitab iman, bagaimana Hercules ni cemah-cemah lagi nak masuk Islam kan. Hadis yang panjang beberapa muka tu. Hercules cemah-cemah lagi nak masuk Islam. Tetapi bila dia takut hilang penguasaan, dia tak jadi. Kalau tidak Islam dah Hercules ni ya. Jadi Hercules masa ni beberapa kabilah-kabilah Arab masih lagi di bawah penguasaan Hercules. Mereka belum Islam. Geng-geng ni lah banyak membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Hercules sendiri. Kabilah-kabilah Arab, semenanjung Arab tu yang bernaung di bawah Hercules. Atas sebab tu Rasulullah hantar Sariyah ni, hantar 3,000 orang nak lawan lebih kurang 100,000 orang Arab musyrik dan 100,000 lagi tentera Rom. 200,000. Dalam penjelasan ni tak berapa jelas kan. Dia tak cerita sampai perang tu kan. Satu, ini Sariyah bukan Ghazwah. Jadi bila perang berlaku, maka benarlah mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga-tiga pemimpin dia ni yang diutuskan menjadi pemimpin perang tu, lepas seorang-seorang semuanya mati syahid. Semuanya mati syahid. Sampailah bila dah habis 3 orang, siapa lagi nak appoint ni? Maka tentera Islam masa tu appoint Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid. Pada mulanya tentera Islam ni nak kalah dah sebenarnya. Nak kalah, baca cerita perang Mut'ah ni, tengok briliannya Khalid Al-Walid dalam strategi perang. Sebab dia dah memang menjadi pemimpin perang masa kafir musyrik lagi dah ya. Atas sebab cerdiknya dia tu kalah tentera atas dari segi strategi lah. Sebab Allah tu satu bab lah kan. Dari strategi ni kalah tentera Islam kat mana? Atas pimpinan Khalid Al-Walid. Perang apa yang tentera Islam kalah? Sebabkan Khalid Al-Walid. Renung ke atas, maka ke renung ke bawah, mencari jawapan. Perang apa? Perang Uhud. Perang Uhud. Cergas-cergas sikit semua-semua ni. Tak ingat ni. Perang Uhud. Khalid Al-Walid pusing gunung Uhud tu. Bukit Uhud tu kan. Serang tentera Islam yang berpecah masa tu sibuk nak kutip ghanimah. Jadi ini pun sama. Khalid Al-Walid terima kepimpinan apabila diangkat secara mesyuarah oleh tentera-tentera Islam. Dah tiga-tiga dah pemimpin perang semua dah mati syahid. Khalid Al-Walid memimpin 3,000 orang je, tak ramai. Berapa ramai Islam mati? Wallahu alam. Ada kata tak ramai, ada kata 12, wallahu alam. Tapi apa Khalid Al-Walid buat? Dia pecahkan tentera dia menjadi 2 pasukan. Separuh-separuh. Berpecah ke kawasan-kawasan lain. Jadi dia seolah-olah tentera Islam ni panjang. Besar dia punya barisan dia tu. Padahal dia 3,000 je. Jadi pada malam hari nampak macam tentera Islam dia ramai. Dia serang sikit-sikit. Bila tentera kafir rasa macam nak kalah, dia orang pun berundur. Dia tentera Islam masa tu dia tak kejar. Sebab Khalid Al-Walid kata kalau dia sedar yang kita ni tak ramai, nanti kena serang balik kita. Jadi ini kali pertamanya dalam peperangan ada perunduran secara strategik lah. Berundur secara strategik. Menang tapi berundur begitu.
menang tapi berundur. Heraklius atas sebabnya kalah perang ni stres katanya. Kemurungan. Sebab macam mana tentera 200,000 boleh kalah dengan tentera Islam yang sedikit. Dan berundurnya juga Heraklius sebab dia dengar berita yang baginda Rasulullah SAW akan hantar tentera tambahan. Jadi Heraklius kata kalau tak ramai macam tu boleh buat kita huru-hara ni, kalau mari lagi ramai tentera Islam macam mana lah. Jadi mereka pun berundur. Perunduran Khalid Al-Walid dan tentera Islam tu juga dah dinyatakan dalam surah-surah sebelum ni. Berundur, hukum berundur di medan perang tu ialah bukan berundur bacul tu, berundur sebab takut dan sebagainya tak boleh, itu berdosa besar. Tapi berundur disebabkan strategi boleh. Ada fiqh-fiqh dalam bab perang sebab bila Khalid Al-Walid balik, orang-orang yang duduk Madinah ada yang macam sindir-sindir. Apalah balik, patutnya seranglah sampai habis, biarlah mati syahid Tapi dipintas oleh baginda Rasulullah SAW mengatakan berundur ni berundur dengan kemenangan, tak ada masalah Wallahu a'lam. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan perang Mu'tah. Bacalah, nak detail lah baca Dalam perang ni Khalid Al-Walid habis berapa banyak pedang tak tahulah. 7 pedang macam itulah. Patah, tinggal 1 je pedang buatan Yaman. Silakan. Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, seorang Muslim yang kematian 3 anaknya tidak akan disentuh oleh neraka, walaupun dia terlebih dahulu mendatangi neraka untuk memenuhi sumpah Allah. Seorang mukmin yang kematian 3 anaknya yang masih kecil, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala serta redha atas keputusan dan ketentuan Allah, nescaya dia tidak akan disentuh oleh neraka, walaupun dia harus melewati terlebih dahulu sirat, iaitu jambatan di atas neraka dalam sekejap mata, kerana Allah telah bersumpah dalam surah Maryam ayat 71. Asbabun Nuzul. Daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama kali akan saling bersengketa pada hari kiamat ialah seorang lelaki dan isterinya. Demi Allah, lisan perempuan itu tidak akan bercakap, namun yang bercakap adalah kedua tangan dan kakinya. Kedua-duanya menjadi saksi tentang kewajipannya ke atas hak suaminya dan menjadi saksi pula ke atas apa yang menjadi kewajipan suami terhadapnya. Selanjutnya, seorang lelaki didakwa bersengketa dengan pembantunya. Demikian pula para pedagang pasar yang saling bersengketa didakwa. Namun, pelbagai kebaikan telah disampaikan kepada orang yang dizalimi dan berbagai-bagai keburukan orang yang menzaliminya telah ditetapkan atasnya. Kemudian dia dihadirkan kepada para malaikat yang bengis dalam keadaan terkekang oleh besi, lalu dikatakan, bawalah ke dalam neraka. Maka demi Allah saya tidak tahu apakah mereka akan memasuki neraka atau sebagaimana Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, iaitu neraka. Surah Maryam ayat 71. Nasihat dan pengajaran. Yang pertama, di antara wasiat Rasulullah SAW kepada prajurit Islam saat perang Mu'tah yang menyentuh karakter belas kasih kemanusiaan dalam perjuangan Islam adalah tidak membunuh orang yang tidak menyerang dan tidak merosakkan sesuatu yang ditemui di jalan, kecuali dalam keadaan darurat. Para sahabat setelah kewafatan Nabi dan orang-orang Muslim dalam beberapa masa setelahnya tetap menjaga wasiat ini. Jadi perang yang dilancarkan umat Islam adalah paling belas kasihan yang pernah tercatat dalam sejarah. Yang kedua, tentera Islam berperang dengan budi bahasa yang halus dan kasih sayang yang kuat berbanding yang lainnya, dan mereka adalah orang-orang yang cintakan damai. Mereka ini telah dirakam sejarah dalam lembaran-lembaran putih, sebagaimana pula sejarah telah merakam pihak lain dalam lembaran-lembaran hitam. Dan demikian itu terus berlangsung hingga sekarang ini. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tambah satu muka, hingga lagi satu muka surah Maryam. Jadi saya cadangkan besok kita habis kelas surah Maryam Habis, sebab minggu satu lagi kita tangguh dulu bacaan pagi. Jadi besok kita habis kelas surah Maryam sebelum kita masuk surah Toha. InsyaAllah besok kita habiskan surah Maryam. Wallahu a'lam. Besok dengan tajuk Allah tempat bergantung. Nampak mudah Allah tempat bergantung, tapi
Macam mana kita menzahirkan pergantungan kita kepada Allah dalam diri kita, dalam amalan kita, dalam pengharapan kita, dalam taubat kita, dalam syukur kita, dalam dugaan yang Allah punya pada kita. Macam mana? Kita je lah tahu ni. Kita lah tahu. Ke macam tu je. Dapat nikmat gitulah, dapat sakit pun gitulah, dapat anak gitulah, dapat suami gitulah, sama je lah kita. Tak ada penambahan kebergantungan kita kepada Allah. Doa kita gitulah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Habis. Allahumma fir lana junubana, minta ampun tu ibu bapa apa semua tu, tapi lah Allahumma fir lana junubana wa qina adzabannar. Habis. Wallahu a'lam. Masing-masing jawab masing-masing jawab. Wallahu a'lam. Insya-Allah besok, insya-Allah panjang umur sihat tubuh badan, kita khatamkan surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.